This conference will now be recorded. Okay, let's get started. Selamat tengah hari semua. Okay. Hari ini kita nak sambung kisah past tense yang saya panggil past form. Dan anda sedang melihat base form kat depan anda ni. Semua ni adalah base form dan semua ini adalah verb, base form. Kalau buka cerita verb, maka tengoklah perangai ragam verb. Sebab itu kena tahu ini verb ke noun ke adjektif. Adjektif dengan cara adjektif, noun dengan cara noun dan verb dengan cara verb. Yang ini mesti reti. Ramai orang kecundang bahasa Inggeris, dia tonggang langgang sebab yang ini dia tak pandang berat, dia pandang ringan. Jadi akhirnya macam-macam berlaku. Ada ke noun jadi past tense? Noun mana boleh letak past tense? Dia noun pun dia nak letak ed. Adjektif pun dia nak letak s. Adjektif pun dia nak letak ing. Tak boleh adjektif tak ada kisah ing. Kisah s tak ada dalam adjektif. Yang ada ing, yang ada s adalah hanya verb. Okay? Verb dia ada ed lagi. Jangan pula lah noun pun nak letak ed. Ada setengah orang boy, girl. Girl pun nak letak ed juga. Jadi gold. Girl pun ada ed juga. Girl itu noun. Man nak letak ing ke? Man nak letak ed ke? Tak boleh. Kita kena tahu. Kalau verb, ikut cara verb. Verb punya cerita apa? Cerita verb bila cerita base form, cerita past form, cerita s form. Ini semua cerita verb. Adjektif tak masuk campur. Nouns tak masuk campur. Okay? Alright. Bila berlaku pertukaran, perpindahan, okay? Berlaku perpindahan antara base form dengan past form, iaitu from talk jadi talked, climb jadi climbed, jump menjadi jumped, okay? Cook menjadi cooked. Berpindahlah base form kepada past form dengan dua cara, dua aspek, iaitu bunyi pun bertukar dan sudah tentu ejaan pun bertukar. Apa itu washed? Washed tak lain daripada wash yang ada ed. Wash yang ada ed digunakan oleh past form, oleh past tense. Beza dia ialah wash tak ada ed. Tapi washed ada ed. Ejaan dia pun lain, bunyi pun lain. Jangan samakan bunyi present tense dengan past tense. Bunyi present tense lain. I look at you every day. Every day I look at you. I look at you every day. I look at. Tapi yesterday I looked at you. Kalau nak rapat, I looked at you. Kan lain. Saya dapati ada lagi orang yang tidak pandai bunyikan ta mati, dal mati dan bunyi penuh. Saya harap awak berlatih. Buka video semalam tu, ada banyak video berkenaan dengan 3 bunyi ed. Awak baru menonton satu. Buka lagi search, awak tengok banyak. Okey, jangan terkejut. Awak terkejut. Yes, awak jumpa saja awak terkejut. Ed ada 3 bunyi, tak pernah tahu pun. Cikgu tak pernah beritahu pun. Kenapa tiba-tiba bunyi ada 3 bunyi pula? Itu tentang cikgu awak beritahu ke tak beritahu, itu saya tak tahu. Saya bukan cikgu awak dulu. Tapi sekarang saya beritahu dan sebenarnya bukan benda pelik pun. Bukan saya seorang beritahu. Awak buka YouTube, awak buka search, banyak sangat pihak, termasuk British Council, termasuk Grammatic, termasuk Grammar Monster, semua mengatakan bahawa ed ada 3 bunyi. Alright. Misalnya bunyi seterusnya screamed.
bunyi pushed, bunyi stayed. Bukan saja 3 bunyi, tetapi untuk membuat past tense, untuk menjadikan past form, kita ada banyak jenis ejaan. Ejaan pertama ialah ed. Tapi jangan tak tahu, kita juga ada ejaan id. Ada juga ada ejaan ied. Kita ada lagi banyak ejaan. Kadang-kadang letak d saja. Okay? Alright. Nampaknya kalau ada ed belakang, semua orang tahu. Oh, ada d kat belakang ini past tense ni, ini past tense. Kenapa ada ed belakang? Yang itu semua orang tahu. Ujian saya beri tugasan 1, tugasan 2. Ramai yang dah buat, ramai yang belum buat. Lepas tu saya beri pula tugasan seterusnya, iaitu lagu. Strumming my pen with his fingers. Lagu. Untuk awak kesan, untuk awak untuk nak uji awak ni faham ke tidak, awak ni kenal tak past tense macam mana. Okey, ramai orang nampak ed saja dia kata past tense, dia terlupa. Rupa-rupanya ada banyak lagi past form ni, past tense ni ada banyak lagi, tapi kebanyakan past tense ini tidak ada ed. Yang itu dia lupa. Dia bila saya kata senaraikan past tense, dia nampak ed saja. Tapi dia tak tahu bahawa yang ini ada ed. Dan yang ini dinamakan irregular verb. Ini yang banyak orang tak reti nak cerita. Dan ini yang terpaksa saya cerita, saya kata Mak Saleh ni pandai-pandai ikut suka dia saja. Entah dia mimpi apa malam tadi, dia mimpi ke apa, tiba-tiba dia kata ride menjadi road. Base form ride, past form road. Mana dapat road? Tapi present tense stand, past tense stood. Mana dia dapat formula ini? Adakah kerana huruf A? Adakah kerana huruf E? Adakah kenapa? Tak ada kerana, tak ada sebab langsung. Tiba-tiba saja meet menjadi met. Okey, tiba-tiba jadi take menjadi apa? Baca semua. Take menjadi took. Baca semua. Stand, stood. Baca fly, flew. Baca through. Tell, told. Baca, come on. Teruskan. Road. Spoke, right menjadi road, whip menjadi web, keep menjadi kept. Web. Teruskan baca sampai habis. Sweep, swept. Sleep, slept. Fall, fell. Meet, met. Ini semua ini adalah past tense, past form yang tidak ada ed. Dia dinamakan apa? Dia dikenali sebagai apa? Dia dikenali sebagai irregular verbs. Banyaklah irregular verb dalam bahasa Inggeris. Jadi itulah saya dah kata, kadang-kadang bila masuk past tense orang bertambah pening. Kalau yang base form present tense tu dah pening, yang ini memang akan pening, tapi sabar, belajar. Dengar baik-baik. Walaupun awak dah faham, walaupun awak dah belajar dulu, tapi yang awak belajar dulu tu di sekolah, cara sekolah lain, cara dia menyampaikan lain. Cikgu sekolah awak dulu tak ajar dengan presentation ini, saya tunjuk presentation ni. Terangkan dalam bahasa Melayu lagi. Okay, alright. Sit menjadi sat, run menjadi ran. Ikut saya, sat, ran, sang, drank. Ikut saya, sat, ran, sang, drank. Ikut. Sat, ran, sang, drank. Asal dia sit, run, sing, drink. Sit menjadi sat, run menjadi ran, sing menjadi sang, Ran. drink menjadi drank. Okay. Swim menjadi swam. Okay, ikut saya. Came, made, ate, gave. Ikut saya. Came, made, eat, gave. Eat menjadi ate. Okay, ada setengah orang sebut eat menjadi ate. Okay, kita cadangkan walaupun ate ada setengah orang bunyi ate. Kita cadangkan bunyi ate boleh tak? Okay. C menjadi saya nak ulang semula. Ada orang masih belum dapat bezakan antara see dengan look.
Apa makna see? Apa makna look? Apa makna see? Ada apa makna? Saya nampak awak, saya lihat awak, saya tengok awak. Saya perhatikan awak. Apabila saya kata saya lihat, lihat itu bukan see. See itu nampak, ternampak, tak sengaja. See adalah deria awak. Okey? Sedangkan see ini bererti nampak, sedangkan look bererti tengok. Tengok elok-elok, lihat, tengok. Iaitu pasang mata, ambil mata awak, keluarkan mata awak, letak kat depan, tengok elok-elok. Itu nama dia look. Awak mesti boleh beza apa beza look dengan see. Macam sama, tapi saya tengok di Malaysia ni, bukan saja di Kelantan, bukan saja di Terengganu, sampai ke Kuala Lumpur, Putrajaya pun masih lagi tak ada beza antara see dengan look. Kita ingat Putrajaya tu mana advance, Cyberjaya konon kan. Rupanya see dengan look pun tak tahu beza. Rupa-rupanya hear dengan listen pun tak tahu beza. Hear tu apa? Listen tu apa? Hear tu terdengar, deria mendengar. Memang semua orang boleh dengar. Tapi listen itu dengar elok-elok. Pasang telinga. Awak sedang pasang telinga ni, awak tengah tengok saya, awak sedang dengar saya, you are listening. Itu nama dia listen. Okay? Bagi orang yang baru jumpa saya, ini kali pertama saya sebut. Tapi bagi orang yang lama dengan saya, tolonglah jangan lupa beza see dengan look, beza hear dengan listen. Alright. So, banyaknya past tense yang tak ada ed. Do menjadi did. Go menjadi went. Catch menjadi caught. Okey, ikut saya. Saw, got, thought, caught. Saw, got, thought, caught. Caught. Thought dengan caught. Ini bunyi kelakar. Ramai orang Melayu, ramai terkini dia penang dan dia pengsan. Macam mana nak sebut ni? Dia pun sebutlah. Bukan itu. Bunyi dia ialah thought. Mudah saja bunyi dia. Thought. Sebut thought. Dan yang ini bunyi dia ialah caught. Sebut caught. Caught. Ini semua nama dia adalah ada orang akan tanya, ini saja ke? Ada lagi tak? Ya, ada. Verb ada berapa dalam bahasa Inggeris? 10 je ke? 100 ke? 1000 ke? Perkataan bahasa Inggeris ada berapa ribu? Banyak. Banyak lagi. Kalau nak banyak lagi, nak cari lagi, buka laman web. Bukalah tajuk yang bernama Irregular Verb. Tajuk yang bernama Irregular Verb ni. Irregular Verb. Tajuk bernama Irregular Verb. Okay. Alright. Sekarang kita sambung. Satu lagi tekanan saya ialah ingat. Saya nak tekan elok-elok. Ini kefahaman yang banyak orang salah. Dan sebab itu dia Inggeris dia tak elok. Yang pertama, ramai orang suka guna was. Suka sangat, sayang sangat dengan was. Tapi ingatlah sikit, bila orang tanya was tu apa, dan awak sendiri kena tanya diri sendiri was tu apa. Jawapan dia was adalah past tense kepada is. Senang kan jawapan dia? Apa itu was? Apa itu was, Ita? Apa itu was? Was ialah past tense kepada is. Pandai. Wah, Ita cepat pandai. Okey, tahniah. Dan juga ada orang suka sebut did. Ada pula suka sebut did. Dia tak nak sebut do, dia tak nak sebut does, dia nak sebut did. Impian dia siang malam, kerja dia lain tak ada sebut did. Ini dia punya kekasih, bukan saja BF. Ini bukan BF dia, ini dia punya BBF. BBF ke BFF? Dia tak akan sebut do, dia tak akan sebut does. Kerja dia sebut did sahaja. Apa itu did? Lisa, apa itu did? Did adalah past tense kepada do dan does. Do adalah base form. Does adalah S form untuk third person singular. Semua ni
Base form atau S form bila past form menjadi did. Penekanan dia, bila masa nak guna. Bila masa kita mesti guna past form. Past form dengan segala 10 bunyi dia, dengan segala 10 ejaan dia. Ejaan dia 10 jenis buat semalam. 10 bunyi, tadi tu dah berapa bunyi Bila masa nak guna dia. Tadi tu dah berapa bunyi? Okey, kalau awak tengok irregular verb ni berapa bunyi? Tengok, bunyi pertama. Bunyi U. Took, stood, flew, through. Bunyi kedua, bunyi O. Told, spoke, wrote. Dah 2 bunyi dah. Bunyi ketiga, bunyi E. Wept, kept, swept, slept, fell, met. Bunyi keempat, kat sini saja dah ada 4 bunyi. Bunyi E. Sat, rang, sang, drank, swam. Yang kelima bunyi A. Bunyi A. Came, made, ate, gave. Yang keenam bunyi O. Kat sini saja dah ada 6 bunyi. Semalam huruf ED ada 3 bunyi. Mengeja ED keluarlah bunyi ta mati, looked, bunyi dal mati, pulled, dan bunyi penuh, visited, wanted. 10 bunyi, 11, 12 bunyi, 10, 12 ejaan untuk mengubah base form kepada past form. Bila masa nak guna? Nak guna dia ada 3 tempat. Saya dah cerita 3 semalam. Hari ni saya nak fokus yang pertama. Yang pertama ialah yang awak dah tahu, iaitu perbuatan sedang berlaku. Tapi sorry, bukan semua sudah berlaku guna past tense. Sudah berlaku yang guna past tense ialah sudah berlaku yang memenuhi 3 syarat. Syarat pertama apa? Syarat pertama apa? Siapa tahu? Saya jawablah. Syarat pertama, telah sempurna, beres, dah habis berlaku, dah tak ada lagi dah kesan dia, dah selesai. Senang saja. Syarat pertama mesti dah selesai. Kalau belum selesai bukan past tense. Walaupun dah 10 tahun tapi belum selesai bukan past tense. Tense apa pula tu? Nanti kita belajar yang tu pula. Dan sudah tentu dia mesti berlaku pada waktu yang lepas. Logik lah tu, biasalah. Dan yang ketiga, waktu berlakunya dia itu kita kenal, kita tetap, kita tahu, kita faham. Tarikh dia kita tahu. Waktu dia kita tahu, iaitu yesterday, iaitu last night, last year, iaitu 31 Ogos 1957. Waktu yang tepat. Okey. Kalau tak tahu waktu pukul berapa, hari apa, bila, kalau tak tahu waktu, kemungkinan bukan past tense. Dahsyat tu. Ini satu benda yang mengejut ni, terkejut besar ni. Kalau tak tahu, kalau tak nak beritahu pukul berapa, tak tahu bila, bukan past tense. Yes, kemungkinan besar tidak guna past tense. Alamak, macam mana tu? Stay with us. Duduk bersama kami, stay at home. Jangan pergi mana-mana, jangan lari sebab PKP belum selesai. Yang ada sekarang ialah PKPB. Esok PKPK lah sendiri. Okay, so kalau kita sebut saja last Tuesday, kita sebut tarikh kita tahu iaitu yesterday. Masa berlaku kita tahu iaitu this morning. Last year, last night, you sebut benda ini, maka semua verb mesti ditukar. Shout menjadi shouted. Sleep menjadi, semua sekali sebut. Sleep menjadi? Slept. Satu orang saja tahu. Okey, ramai-ramai cepat-cepat Okey. Alright. We cook menjadi? Cooked. Susah juga nak sebut past tense cook. Sampai sekarang belum pas lagi kan. Cook menjadi cooked. Cook menjadi apa? Cooked. Saya minta tolong boleh tak? Saya minta tolong Liza boleh tolong saya tak?
Saya minta tolong apa? Saya minta tolong iaitu janganlah sebut cooked. Boleh tolong tak? Okay. Siapa tu? Okey, bagus tak? Saya nak tanya Lisa. Lisa, boleh tak jangan sebut cooked? Boleh ke tak? Boleh. Habis nak sebut apa Lisa? Nak sebut macam mana? Cooks. Pandai. Cantik. Bunyi sedap tu. Cantik. Saya ni alergi tau. Saya sensitif alergi. Telinga saya rasa gatal kalau orang sebut cooked. Jadi saya alergi pertama tolonglah jangan sebut cooked, jangan sebut looked. Boleh tolong tak? Boleh Alright. Decry. Kalau sebut saja last month, sebut saja this morning, sebut yesterday, decry menjadi Right. satu dua orang saja bersuara. Alright. You fly menjadi Flew. sudah. Flew. Fly jadi apa? Awak kena dengar elok-elok bagaimana Mak Saleh sebut, okey? Kadang-kadang saya sengaja tekan awak mesti sebut serupa seperti Mak Saleh. Saya tak mahu dengar sebutan awak. Sebutan Melayu, sebutan Jawa. Awak sebut Jawa ke, sebut Indon ke, sebut Bangla. Kita tidak belajar bahasa Bangla, kita belajar bahasa Inggeris. Dia sebut lain, dia sebut you flew. Dia sebut flu. Yang awak sebut fly ke, follow your flu. Mana ada flu Dia sebut apa? So awak mesti tumpu pada speaking, pronunciation, listening and speaking. Sebab itu masalah awak sebenarnya. Awak nak cakap bahasa Inggeris, awak nak kecek Inggeris, awak nak belajar speaking. Dah nak belajar speaking, kena speaking lah. Keluarkanlah suara, keluarkanlah pronunciation, keluarkanlah bunyi. Speaking lah tu, bukan nak menulis. Menulis tak keluar bunyi ya. Nak menulis, nak baca kalau baca kuat-kuat mendengar bunyi. Tapi membaca dalam hati pun boleh. Menulis tak keluar bunyi. Menulis cuma keluar ejaan, spelling saja. Bunyi tak keluar. Kalau nak kata nak speaking, alright, keluarkan pronunciation. Jadi serius sikit. Kaji, check semula pronunciation. Okay, ikut saya. Last year, nombor 6. Last year, ikut saya. Last year, come on. Last year, Last year, sekali lagi. Last year, Aduh. Awak ni kena hafal semua. Balik semula lah, kena buka buku semula. Saya ingat awak dah tahu, rupanya awak tidak tahu. Speak bertukar menjadi spoke. Ya, speak jadi spoke. Aduhai, nampaknya saya ingat nak cerita benda lain tapi nampaknya saya kena undur belakang. Cerita satu-satu. Drink menjadi apa? Drink menjadi drank. Niza, drink jadi apa? Rashid jadi apa? Nisha jadi apa? Rosida? Drank. Nisa, drink jadi? Apa? Jadi lah. Dahsyat betul drink tak boleh minum awak. Awak bukan puasa ni jangan minum Drink it. Lisa, bukan puasa ni jangan minum tau. Sebab awak tak reti nak minum macam mana. Drink menjadi drank. Drink menjadi drank. Go menjadi apa? Go menjadi went. Drink menjadi drank. Eat menjadi do menjadi do menjadi do menjadi did. Oh, saya nampak ada masalah. Awak rupanya awak belum hafal lagi Awak tak tahu drink past tense dia apa, speak past tense dia apa. Saya harap awak ambil masa dalam web tu ada ada banyak. Ada macam mana nak buat. Okeylah.
Video tu kan dah ada. Okey lah. Movie apa nama? Nantilah saya fikirkan apa nak buat untuk nak tolong awak. Kita akan tolong satu-satu perkataan. Nak sebut satu-satu. Setiap perkataan mesti sebut dengan betul. Okey. Terusnya. Terusnya apa? Seterusnya ialah dalam past tense, cerita malam tadi, kemarin, bulan lepas, cerita past tense. Bila cerita past tense, rupa-rupanya kadang-kadang datang juga base form. Gunakan base form. Walaupun awak sedang cerita pasal yesterday. Yesterday she said it. She said it yesterday. Sebut semua she said it yesterday. He said it. She said it. Said Tapi it bila yesterday. awak letak did di sini, maka said dah kembali kepada base form. Gunakan present tense base form setiap kali selepas did. Walaupun past tense, walaupun semalam, walaupun dah berlaku, disebut pula berlaku bila, tapi dengan sebab awak sebut did, maka verb sebelah dia mesti balik ke base form. Sama seperti kisah does. Okay. Does she know? No, she doesn't know. She doesn't like. Bila dah sebut does, dah sebut doesn't, walaupun she, mesti she doesn't like. Gunakan base form setiap kali selepas does dan doesn't. Hari ini sambung lagi. Buka cerita past tense pun keluar lagi cerita base form. Base form ni raja. Past tense pun dihapuskan. Dia disqualified. Walaupun kau past tense, tapi kalau dah letak did, selepas did mesti base form. Okay. Contoh seterusnya. Yesterday I loved you. Baca semua. Yesterday I loved you. Baca semua. I loved you. Baca semua. Yesterday. Yesterday I loved you. Jangan bunyi present tense. Ini bunyi past tense. Past tense bunyi dia ialah I loved you. Baca semua. Yesterday I loved you. Ya, barulah betul. Alright. Tak sama. Every day she says it. She says it every day. Tapi last year she said. Okay. Last month he wanted to say it. Okay. Tetapi bila awak letak did, kalau apa-apa sebab sekalipun awak dah letak did, maka dengan adanya did, verb sebelah dia balik kepada base form. Begitu juga dengan didn't. Apa itu didn't? Okay, she didn't say it. Semua orang tahu ke? Saya rasa banyak yang tak tahu ni. Okay, mari baca dengan saya. She didn't say it. She didn't say it. Come on, baca. She didn't say it. Satu orang saja ke? She didn't say it yesterday. Yesterday, she didn't say it. Kenapa pakai didn't? Apa guna didn't? Apa itu didn't? Didn't tu apa? Didn't adalah did campur not. Did campur not. Dirapatkan menjadi did not. Did not, dia rapatkan, dia buang huruf O, dia letak koma menjadi didn't. Dua bunyi, sama ada didn't atau didn't. Sebut semua didn't. Sebut. Sebut semua. Sebut semua didn't. Sebut. Didn't. Didn't. Boleh Didn't. sebut didn't, boleh sebut didn't. Didn't. Yang penting bila nak guna didn't, bila nak guna did, nak sebut didn't ke, nak sebut did not ke, sebutlah did not. Bukan tak pandai, bukan tak reti guna did not. Tapi bila masa nak sebut did not ni, did not maknanya tidak. Sama dengan don't. I don't know, saya tak tahu. I don't understand, saya tidak faham. I don't want, saya tak mau. I don't like, saya tak suka. Tapi kenapa pula nak sebut I didn't want? I didn't understand.
I didn't need it. I didn't miss you. I didn't love you. I didn't like it. Kenapa guna didn't? Kenapa memandai-mandai nak tukar don't kepada didn't? Bila masa kita guna didn't, Rosita, kenapa kita sebut she didn't say it? Kenapa tak sebut she doesn't? Rosita? Rosita, Puan Rosita, Dr. Rosita, Profesor Rosita, kenapa sebut I didn't love you? Kenapa sebut I didn't want you? Apa makna didn't? Sesuatu yang berlaku selepas. Contoh, yesterday, last year. Betul tak, sir? Pada masa yang lepas lah, bukan selepas. Pada masa lepas. Berbeza Pada selepas masa maknanya after Selepas. Bukan sehari selepas. Pada hari yang dah lepas. Okey, awak jangan sebut selepas. Selepas berarti after ya. Okey, tapi kadang bahasa Melayu kita berbeza. Awak kata selepas. Maksud awak waktu dulu Tapi kita faham selepas, kita faham lain. Okey, kadang kita pun bahasa Melayu kita pun berbeza Okey, tak apalah. Alright, bagus. Okey, saya harap awak bukan termasuk golongan orang-orang yang suka sangat sebut did. Suka sangat sebut didn't. Tanpa mengetahui, tak boleh nak cerita apa itu didn't. Okey. He didn't want to drink it. Miza cerita pada saya apa makna he didn't want to drink it. Kenapa guna didn't? Cerita Miza. Nisham standby depan awak. Dia tak nak minum air tu pada waktu yang lepas. Yes, kena sebut pada waktu yang lepas. Ini dia yang membezakan present dengan past tense. Pada masa lepas ni penting dan seboleh-bolehnya untuk nak selamatkan diri awak, kalau nak guna didn't, kalau nak guna past form, sebut saja she said, you wanted. Nak guna past form ni, kalau nak guna saja sebut sekali waktu tu bila. Misalnya awak tiba-tiba nak sebut I didn't know. I didn't know. Kenapa sebut I didn't know? Ini kisah bila? Kalau kisah sekarang, do you know my name? No, I don't know. I don't know. Bukan I didn't know. I don't know. I don't know your name. I don't understand. I don't want you. I don't need you. I don't love you. I don't agree. I don't remember. I don't forget you. Pakai don't lah. Kenapa pakai didn't? Kenapa pakai didn't? Sebab dah belajar didn't. Sebab hari ni belajar didn't, habis semua kita tukar. Siapa suruh tukar? Awak kena tengok masa. Tolong tengok bila. When. Bila. Hari ni ke? Semalam ke? Sedang buat ke? Akan buat ke? Akan buat. Future tense. I will go. Base form. Sedang buat. Ing form. I am doing it. I am talking to you. She is listening. We are eating now. Ing form. Ada is, am. Tapi kalau yesterday, sebut saja last year, datanglah past form. Last year, I didn't know you. I didn't know you last month. Cik Roshida, Puan Roshida, did I know you last month? Kenapa pakai did? Sebab dia satu saja. Bila saya tanya kenapa pakai did, kenapa pakai didn't, jawapan dia tak banyak. Satu, iaitu sebab kita cerita pasal tahun lepas. Kita cerita pasal minggu lepas. Tiba-tiba saya kata they drank. Baca semua. Please read. Read. They drank. They They drank. drank. They Drank. drank. They Ah. drank. Ya, pandai. Bagus. Awak semua pandai tu. Tahniah. Awak pandai. They drank. Dia kata apa tahu? They drunk. Dia kata they drunk. Kenapa drunk pula? Itu huruf A. Dia kata, ini mestilah drunk. Tapi dia baca ikut Melayu. Melayu kata drunk.
Mak Saleh tak sebut drunk. Mak Saleh sebut drank. Drank. They drank it. Okay? So, bagus awak pandai sebut ni. Ada siapa sebut Meeting. drunk ke tadi? Siapa sebut drunk angkat tangan? Tetapi, kalau negatif menafikan, kalau tidak, gunalah did not atau didn't. Gunakan didn't atau did not. Tempat siapa yang bising tu? Alahai. Gunakanlah did not atau didn't. Apa beza did not dengan didn't? Saya nak test Roshidah. Roshidah ni pangkat lepas ni. Ita nak naik pangkat ke tidak, Ita? Nisham pun boleh naik pangkat. Miza boleh naik pangkat juga. Okey, saya nak tanya Roshidah. Roshidah nak naik pangkat ke tidak? Daripada surgeon menjadi apa? Major, captain. Syida nak jadi akan awak pakar past tense. Oh, naik pangkat tu. Roshidah nak jadi pangkat ke? Nak naik pangkat ke Roshidah? Senyap pula. Okey, Cik Puan Roshidah, apa beza did not dengan didn't? Jawab sekarang. Ejaan sir. Jadi lain. Betul. Bagus tu. Pandai. Ini nama dia pakar. Apa beza did not dengan didn't? Betul lah. Did not dia gini. Didn't gini. Okey, apa lagi? Beza dia, bunyi lain. Ini bunyi did not. Ini bunyi didn't. Bunyi dah lain. Dah dua perbezaan. Perbezaan yang ketiga, Roshidah. Sampai ke peringkat kita boleh cerita semua ni. Tahu tak? Boleh tak awak cerita benda ni semua? Menunjukkan awak faham. Buktikan awak faham. Let me know. Tell me. You must tell me what it's all about. What are you talking about? Let me know. Berbeza. Did not dengan didn't. Apa beza dia? Yang pertama, ejaan lain. Yang kedua, bunyi pun lain. Yang ketiga, yang paling penting sekali ialah Puan Roshidah. Nak naik pangkat ke tidak ni? Tidak. Tak tahu sir. Tak tahu siapa ni. Miza pula. Miza ni nak naik pangkat ke nak turun pangkat? Ada apostrophe. Ada apostrophe. Itu yang tadi tu ejaan lain. Yang ni ada apostrophe tak ada. Okey, itu ada satu benda yang sangat penting. Yang bagi saya sangat penting beza dia. Okey, Nisham. Apa beza dia? Sudah berlaku. Sudah berlaku. Okey, dua-dua ni sudah berlaku. Semua ni did dengan didn't sudah berlaku. Didn't adalah singkatan kepada did not. Sama. Okeylah. Biar saya jawablah. Beza yang paling penting ialah apabila bercakap spoken English, berkomunikasi, berbual dengan kawan-kawan tidak rasmi, mestilah guna singkatan contraction ini. Contraction. Disingkatkan. Bila berbual, sebutlah didn't. I didn't go to your house. I didn't love you last year. I didn't fly last night. Sebutlah didn't. Janganlah sebut I did not. Did not adalah bahasa penuh formal digunakan hanya untuk surat rasmi, pada dokumen, pada essay, report, paper, textbook. Beza dia ialah did not adalah formal. Surat rasmi. Ejaan rasmi. Dia bererti macam satu rasmi lah. Dan sampai ke peringkat dia mengarah. Memberi arahan. Tetapi didn't adalah kisah perbualan secara berkawan-kawan, beramah mesra, secara tak rasmi, santai. Gunalah singkatan. Halo. Berbual-bual guna singkatan ya. Janganlah guna I do not know what is your name. Jangan guna I do not understand what you are talking about. Jangan kena guna I don't know. I don't remember. I don't want you. I don't need you. I don't need bukan I do not want. Bukan I do not need. Okey. Boleh tak ingat? Itulah beza contraction, short form dengan benda yang panjang dibaca panjang. Begitu juga dengan I am good, I am fine. How are you? Oh, I am fine. Thank you. Tak boleh cakap begitu kalau bercakap macam ni.
Kalau bercakap macam ni, hey, how are you? How are you? Jawapan dia, I'm fine. I'm fine. Janganlah kata I am fine. Alright, semua singkatan I'm, your, I'll go with you. You'll be here. You'll sing with me. You'll. Bukan you will, you'll. Awak masuk kelas special, kelas awak kelas Fahami dan Fasih English sekarang. Speaking pun ada. Nak speaking pun kena speaking elok. Okey. Nak cakap elok. Nak tulis elok. Dan semuanya bergantung pada grammar dan pronunciation. Okey, panjang pula cerita saya. Okay, we came. Yesterday we came here. Tukar kepada negatif. Tukar kepada negatif. We did not come. Atau we didn't come. We did not kalau surat rasmi. Kalau berbual, we didn't come. Selepas ada did atau didn't, kegunaan base form yang ke-15. Selepas did atau didn't mesti base form. Setiap kali selepas did atau didn't mesti base form walaupun past tense. Jangan pandai-pandai. Past tense mesti tak ed. He did not came. Mana boleh he did not came? He did not come. Selepas didn't, tak boleh guna past tense lagi dah. Wakari maska. Ana tawa Nippon go hanashi masu ka? Wakaranai? Apa saya kata tadi? Ita, apa saya kata tadi? Semua anda faham? Ita, saya kata apa? Saya kata selepas didn't, selepas did not atau didn't, verb sebelah dia tidak past tense lagi dah. Kembalilah sayang. Oi, kembalilah ke pangkuanku, dia kata. Kembalikan ke mana? Kembalilah ke asal usulmu. Apa saya kata? Lepas perkataan did, wajib perkataan asal, base form. Pandai pula. Ada bakat cikgu Awak cikgu ke? Awak ada bakat tau. Oh, ginilah selepas adanya did atau didn't, verb selepas itu mestilah kembali ke kampung halaman dia, kembali ke asal usul dia. Asal usul dia come. Come bertukar menjadi came. Tapi bila dah ada didn't, tak boleh pakai came. Balik pada asal dia. Come, I did not come. Saya harap semua faham. Kita tak ada masa. Saya ingat dah nak tutup dah. Lagi 5 minit cukup lah. I ate it. Tambah didn't. Okay, semua orang. Tambah didn't. I ate it. Letak didn't. Okay. 1, 2, 3. I didn't eat it. Yes, correct. Saya dengar satu orang cakap. Tak apalah, cukuplah seorang. I didn't eat it. Okay. Okay, semua orang. You followed me. You didn't apa? You didn't? You didn't. Follow me. Follow You me. didn't follow me. You did not Lama follow me. Ni. Follow me. Okay. Alright. So, gunakan base form. Nak cerita past form pun keluar lagi cerita base form. Tak habis-habis base form ni. Sampai past tense pun ada present tense. Dalam past tense pun ada present tense. Yes. Terkejut? Tak terkejut tak apa. Tapi ada siapa pengsan ke tidak ni? Siapa pengsan angkat tangan? Nasib baik tak ada orang angkat tangan. Okay. Dalam past tense ada present tense. Dan past tense ni pula bukan semestinya semua pakai ed. Ini ate. I ate it. Tak ada ed. We came. Mana ada ed. They drank. Mana ada ed. Ada banyak benda yang tak ada kat sini.
Benda yang awak suka banyak tak ada. Apa yang awak suka lagi? Awak suka did. Okey, dah ada did. Awak suka apa lagi? Awak suka apa? Ita saya tahu kegemaran dia. Kegemaran Ita ialah was. Betul tak Ita? Macam mana cikgu tahu? Saya bomoh sebenar tahu. Okey. Ramai orang kata kalau past tense letak was. Ya ke? Past tense letak was. Siapa dia kau? Ya, mandai-mandai pula dia kata past tense letak was. Tidak ada was di sini. Mana ada was? You followed me. I came to your house. We went there. I smelled. Okay. I heard he had a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young man. He sang as if he knew me. He sang. Mana ada was? Ada setengah orang yang dah terlalu pandai. Dia kata kalau past tense mesti letak was. Kelakar tak? Apa itu was? Kenapa guna was? Sebab past tense. Mana teori kata pakai past was mesti pakai? Ada pula orang yang lebih cerdik daripada was. Dia kata apa? Kalau past tense mesti letak had. Gapo? Kecek gapo demon ini. Tak faham apa satu deh Ita. Mesti faham ke Mufid? Dia kata kalau past tense mesti pakai had. Had tu apa? Had maknanya sudah. Past tense tu sudah lah. Past tense sudah pakai had. Sorry, you are wrong. Tiada had kat sini, tiada was. Terus kata, I came to your house last night. I went. We went there. We ate here. We drank there. She followed me. She didn't cry. She didn't know. She didn't drink with me. Mana ada was? Mana ada had? Sorry, you are wrong. Tak ada. Inilah nama dia simple past. Awak kenal past tense, past tense. Saya tunjuk past form, sama lah tu. Tapi awak buka buku teks, awak buka laman web, dia panggil simple past. Dia panggil simple past. Tak panggil past tense pun tidak. Dia kata tense ni orang semua buat bukan makin faham, makin tak faham. So dia panggil simple past. Apa makna simple past? Iaitu teruslah past tense. They drank, we came. Terus. Janganlah kata they had drank, they was drank. Ada was lagi, ada had lagi. Dah lah drank tu mana dah sudah minum. Tambah lagi dengan had lagi. Tambah apa ni, tak cukup ke? Cukup lah. Tak baik banyak tahu bulan puasa ni, janganlah gopo-gopo, janganlah apa nama. Nak macam-macam bulan puasa beli satu lauk sudahlah, dia beli 5-6 lauk, siapa dia nak makan? Melalutlah pula. Okay, English. No, Mona didn't drink last night, and her mother ate with her there. No, Mona didn't drink last night. 1, 2, 3. No. Everybody, 1, 2, 3. No, Mona didn't drink. Mona didn't drink No, last night. didn't. last night. Her mother And her mother Eat. her mother what? Eat Boleh tak melalut tu? with her there. Ada sebut at, ada sebut eaten, ada sebut eating, ada sebut eats. Inilah masalah verb. Jangan pelekehkan verb. Awak belajar ini. Ini nama dia English basic. Ini baru basic. Past tense ini nampak macam nak pecah otak kita nak belajar past tense. Tapi sorry, ini basic. Basic. Kanak-kanak pun kena tahu. Okey. Minta maaf lah, kanak-kanak kena tahu. Kalau orang tua tak tahu, entah nak jadi apa lah kita ni. Okay? Nak jadi gano lah. Kata tua dah. Tak pandai pula kau ni. Okey lah. Alright. 1, 2, 3. Awak gana. no.
No. You didn't sing anymore. You didn't. Come on, you didn't sing anymore. Didn't sing anymore. But you shouted. You You didn't sing shouted anymore, loudly there You this morning. but you You shouted shouted loudly there. this morning. This morning. You didn't sing anymore, but you shouted loudly there this morning. Because you didn't sing anymore, but you shouted loudly there this didn't. morning. You Come didn't on. sing No. just now. Just- You didn't sing anymore. But No, you but shouted You loudly shouted loudly this morning just now. this morning. morning. Ya, bagus. Morning. Cuba. Kita buat juga. You didn't sing anymore. You didn't sing anymore, but you shouted. Okay. No, we did not come here last month, but we didn't. We didn't. We slept. We slept at your house, at your friend's house. You slept. We slept. Sorry, we slept. We didn't come here last month, but we slept at No. your friend's house. Okay. 1, 2, 3. Okay. No, you No. didn't come You last didn't month, but last we but slept we at your slept friend's house. at your House. house friend Okay, kita house. akan practice. Memang kena practice. Sekali sebut memang tersasul. Tapi masa untuk online tak banyak. Setengah jam, sejam. Practice kena banyak. Dan sebenarnya dalam kelas fest ni yang banyak ialah waktu practice. Inilah dia practice. Okay. Jadi sebab tu kita kata sampai 60 jam lah, sampai 3 bulan lah, 4 bulan. Tapi kita tak ada masa banyak tu. Walaupun bagaimanapun kalau awak tak cukup practice, okay, maka susah nak ke depan. Satu rahsia penting untuk nak berjaya dalam speaking dalam bahasa Inggeris atau dalam apa hal sekali. Rahsia dia ialah practice, practice, practice. Practice makes perfect. Nak jadi pandai, practice. Walaupun makan masa. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun. Alah, belajar bahasa Inggeris 20 tahun kat sekolah tak pandai-pandai, tak nak marah. Saya nak ajar awak 2 bulan, tak pandai awak marah saya. Saya ajar awak 2 bulan, cikgu sekolah ajar awak 20 tahun, tak pandai juga. Macam mana nak buat tu, Ita? Apabila bertanya, apa yang berlaku? Apabila nak bertanya, apa yang akan berlaku? Oh, ke I depan. understand. You understand. Kalau nak bertanya apa yang berlaku, iaitu letak do di hadapan. Do you understand? Do you like this place? Do you remember? Do you know me? Do you like to fly? Okay. Itu kalau sekarang, itu kalau keadaan sekarang, kalau ketika ini. Tapi kalau sebut saja yesterday, kalau sebut saja last night, do, tukar menjadi did. Tak susah langsung. Bila sebut last month, jangan lagi guna do. Tukar do kepada did. Tapi kalau sebut benda sekarang, janganlah pakai did. Ada susah? Tak ada pun susah. Malangnya orang kita suka sangat pakai did. Okay, tiba-tiba tanya dia, hey, did you remember me? Did you remember me? Do you remember me lah? Awak kenal saya tak sekarang? Okay. So kalau nak bertanya, letak did di hadapan. Did they talk yesterday? Okay. Tukar kepada pertanyaan. We went there just now. Just now we went there. Tukar kepada soalan. 1, 2, 3. When you went there. You go One more there. time. Do you Tukar kepada went soalan. there? Cara nak bertanya ialah letak did di hadapan. Did Did we sini go? When did we go apa there? Just now. Hello, apa makna did? Dot.
Apa makna did? Adakah? Oh, did apa makna did? Nampak tu bukan boleh Kena jawab tanya pun. maksud do. Aku tanya do. Apa makna did? Kita minta pakar did. Siapa ada pakar did sini? Pakar do ada pakar do. Okey, Roshida, awak akan dilantik menjadi pakar did. Roshida, apa makna did? Adakah? Adakah? Sama dengan do juga. Ini buat Roshida marah kat saya ni. Esok merajuk dia tak nak datang dah kelas saya. Asyik kena tanya Kan? saja. Apa dia Kan? Nasib baik orang tak kenal awak dah. Saya seorang kenal awak. Okay, nasib baik saya baik. Ya kan? Apa itu did? Jawapan dia ialah tepat sekali. Did adalah sama dengan do. Kalau do ada 20 makna, did pun 20 makna. Did itu sama dengan do. Sebiji sama. Apa makna do? Do ada 20 makna. Do berarti apa? Do berarti buat. Do berarti apa? Do berarti adakah? Do berarti apa? Do berarti yes, I do sememangnya. 5, 10, 20 makna do juga. Sama dengan did, beza dia ialah satu saja, iaitu beza dia satu, iaitu apa? Iaitu did itu past tense kepada do. Itu saja. Ada lagu pe. Pelik Pening sangat dengan did. Apa dia? Apa orang tu ni heran. Wah, suka dengan did. Dia tengok did tu macam dia tengok bunga yang harum. Lepas tu dia kata, aku menyampah dengan do. Aku benci do. Aku suka did. Did ni harum, cantik. Do ni macam kanak-kanak aja, tak ada standard. Bukan soal do standard ke, harum ke, tak harum, wangi ke, tak wangi ke. Bukan soal tu. Soal dia ialah satu, iaitu kalau dah berlaku tahun lepas, minggu lepas, guna did. Boleh? Boleh tak? She did it Boleh. last night. Tukar kepada soalan. She did it last night. Soal. 1, 2, 3. Do shit. She do it last night. She do it last night. Did she Kabur do? lah. Susah She do. pula. Kalau bertanya di depan. Does. Did she does? Do it. Did Nah, she kena do it last depan. night? Did she do it? Did Did ada she banyak do it makna. last night? Did itu asal dia sama dengan do. Dia ada banyak makna. Okey, kadang-kadang did duduk depan. Bila did atau do duduk depan, makna dia adakah. Adakah. Tapi kalau did duduk belakang, duduk bawah, duduk dalam ni, she do it last night. Do ni sini berarti buat. Melakukannya malam tadi. Do ada dua do sini. Satu do yang bererti adakah. Satu lagi do yang bererti membuat. Dia melakukannya malam tadi. Bila nak bertanya, letak sajalah did kat depan. Did kat depan tak ganggu dengan ayat kat dalam. Ayat dalam she did it last night. So nak bertanya, kenapa she did it? Did she do it last night? Alright. Tukar kepada soalan. Your father told me last month. Your father told me last month. Miza, tukar kepada soalan. Did your father tell me last month? Miza ni pun boleh beri dia pangkat ni. Awak nak corporal ke nak lieutenant? Jawablah Misa nak jadi PM. Maknanya okey dah. Ada orang pujuk pula Nanti Alright. lupa kan. Kalau tinggi sangat. Okay. Tak apa, anak buah yang buat kerja. Corporal, lance corporal sudahlah. Janganlah tinggi sangat. Ali tinggal denganku di sini minggu lepas. Last week, Ali stayed with me here. Ali stayed with me here last week. Come on. Follow me. Ali stay. Ikut ke? Ali stayed with me here last month. Come on. Ali Ali stayed with stayed. me last month. He- Ali stayed with me Oh. Ali last stay month. with me here With last me month. here last month. Very good. Ali stayed with me here last week. Yeah. Last month. Terus Last apa minggu month, lepas last week.
Sorry. Siapa lah pandai-pandai ni? Plastic. Saya yang buat pandai-pandai. Okay lah. I forgot to eat yesterday. Yesterday I forgot to eat. I forgot. I forget. forget. Every day I forget. Last week I forgot. Ikut saya. Every day I forget. Last week I forgot. Ikut saya. Every day I Every forget. day I forget. Today Today I I forgot. forget. Good. Forgot. Every day I remember. Every Every day day I I remember. Yesterday I remembered. Yesterday. Yesterday, Yesterday Yesterday I remembered. remember that. Pandai tak boleh dia. I remember that. Boleh jugalah. Pokoknya apa? Pokoknya. Okay. Last night you observed me. Last night you observed me. Last Okay. night you Last night you observed me. observed Okay. me. Every day I think about it. Every day I think Every about it. day I think. Every I day I think think about Every it. day I think About it. About it. about it. About it. About that. About that. Every day I think about it. But yesterday, sambung. Yesterday, sambung. Yesterday But yesterday Sambung lah. I Every day I think about it. But yesterday, Yesterday I forget. didn't think. kalau sebut yesterday, think bertukar menjadi I ya. think. Itulah awak tak ada Talk, beza pas. talk. Think bertukar menjadi thought. Think, PK. Think, PK. I think of you. Don't think about it. Don't think about it. Think adalah fikir. Think bila yesterday tukar menjadi thought. Jadi apa? Thought. Awak ni kena saya ajar satu persatu past tense ni ke? Think jadi thought, forget jadi forgot. Kena beritahu satu-satu ke boleh belajar sendiri? Kalau nak belajar satu-satu daripada saya boleh, tapi memang confirm 3 bulan tak cukup, okey? Tak apa ke? Sambung lagi lepas raya. Sebulan lagi. Sambung lagi. Sampai awak mati. Yalah 3-4 bulan ni bukan lama sangat pun. Kalau tidak awak kena cari masa sendiri, belajar sendiri ya. Okay. I thought about it yesterday. Yesterday I thought about it. Ikut saya. Yesterday I thought about it. Ikut saya. Yesterday I thought about it. I talk about I that. thought. Yeah, thought About it. about it. What? Yesterday, saya dengar perkataannya satu persatu. Every day I hear his word one by one. Every day I hear his word one by one. But yesterday I heard. I heard. Yeah. heard. Every day I hear. Okay. Ikut saya. Every day I hear. Tapi yesterday I heard. Every day I hear. But yesterday I heard. Yes, very good. Yesterday I heard. Every day I hear. Kita dah tak cukup masa Tak cukup masa dan saya rasa nampaknya awak memang kena buat dengan saya satu-satu Satu persatu sel menjadi so banyaklah nak belajarnya, tapi tak apalah untuk hari ini saya minta maaf untuk hari ini setakat ni sajalah saya boleh buat. Okey. Nak buka puasa dah ni, dah siap ke lauk saya? Ada siapa belikan saya lauk tak hari ni? Tak ada Tak ada, tak apalah saya beli sendirilah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Okey. Ada apa nak tanya? Thank you, sir. Ada siapa nak tanya?